Salam sejahtera, nama saya Tivisha dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk perbahasan hari ini. Tajuk kumpulan kami adalah patutkah pendidikan seks diajar di sekolah. Hari ini kira akan membahaskan sama ada pendidikan seks harus diajar di sekolah atau tidak. 3 daripada ahli pasukan kami bersetuju untuk ini dan 3 lagi bertentangan dengan tajuk ini. Dari pihak sokongan adalah Sweta, Wan Ying dan Karen, dan dari pihak pembangkang adalah Carmen, Gwyneth dan Cassandra. Penceramah pertama ialah Karen. Selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Topik pada hari ini berkenaan dengan kenapa pembelajaran seks harus diajar di sekolah. Saya adalah sebahagian dari ahli kumpulan yang bersetuju dengan topik ini. Pertamanya, generasi muda remaja perlu tahu membezakan di antara sentuhan yang selamat dan sentuhan yang tidak sepatutnya. Ada situasi yang mana di dalam usia yang mentah, kanak-kanak tidak memahami jenis sentuhan gangguan seksual. Kesedaran seksualiti ini cuma akan timbul apabila mereka mencapai usia yang lebih matang dan sudah memahami apa sebenarnya seks. Sebab itulah pembelajaran seks adalah sangat penting. Pembelajaran seks akan membantu generasi di masa hadapan untuk melindungi diri dari gejala yang tidak diingini. Pembelajaran tersebut juga membantu mereka mengenali bahagian anggota badan yang tidak seharusnya disentuhi oleh orang lain. Seterusnya, pembelajaran seks di sekolah akan membantu belia menangani kesan secara fizikal dan emosional. Kekurangan pemahaman tentang seks di antara dua orang boleh memberi kesjurus ke arah depresi apabila perhubungan kedua-duanya berakhir dengan tidak baik. Selain daripada itu, pembelajaran seks boleh menurunkan statistik kehamilan tidak terancang di kalangan remaja. Berdasarkan kajian, 50% kes kehamilan yang tidak diingini berlaku. Pembelajaran seks di sekolah diajar secara menyeluruh selain dari menghalang perbuatan tersebut dari berlaku. Cara-cara pencegahan kehamilan juga diajar kepada yang aktif. Akhir sekali, pembelajaran seks akan dapat membantu membendung penularan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh seks bebas atau STD sebagai contoh HIV dan AIDS. Dengan memberi kesedaran tentang bahayanya seks bebas di kalangan belia dan orang ramai diharapkan belia akan menolak perlakuan tersebut dengan berkata tidak kepada seks bebas. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Carmen. Hari ini saya akan membincangkan keburukan pendidikan seksualiti di sekolah. Pendidikan seksualiti ialah kursus tentang pengajaran pembiakan atau reproduktif yang dibenarkan sebenarnya yang memainkan peranan utama yang kritikal. Dalam banyak naskah Quran dan hadis berkata pendidikan seksual yang ditujukan kepada ibu bapa yang bertanggungjawab melaksanakan arahan-arahan tersebut. Selain itu, ibu bapa bertanggungjawab meninggal dewasa, terutamanya ketika mereka meniti usia remaja yang berisiko. Fenomena gejala sosial yang menakutkan kini menyebabkan kita sedikit ragu dengan pengiktirafan itu. Oleh itu, alasan yang mengatakan ibu bapa segan untuk membincangkan isu seks secara terbuka dengan anak-anak lalu menuntut peranan itu dialihkan ke pihak sekolah merupakan alasan yang rapuh. Halangan-halangan yang dihadapi oleh ibu bapa dalam mengalas tugas mendidik anak mereka boleh diatasi jika terdapat program bimbingan dan latihan berterusan bagi membantu ibu bapa, terutama yang bermalaskan. Jika kita mahukan perubahan, maka pendidikan adalah jawapannya. Setiap ibu bapa perlu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran khusus dalam mendidik anak-anak
Masyarakat pula perlu dididikkan agar menjadi masyarakat yang prihatin, bertanggungjawab dan memberikan kerjasama dalam mengawal tindakan liar remaja kebelakangan ini. Hanya dengan pendidikan berterusan di samping penguatkuasaan undang-undang sebagai langkah sokongan, keadaan masyarakat kita akan berubahan kepada yang lebih baik. Segala tumpuan dan sumber seharusnya ditujukan kepada usaha membangunkan upaya ibu bapa untuk mendidikkan anak-anak remaja mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih pihak pembangkang. Salam sejahtera saya ingin mengucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Nama saya Lim Wan Ying dan hari ini demi dan untuk pihak kerajaan, saya ingin membahaskan isu yang pihak kerajaan kira amat penting iaitu pendidikan seks di sekolah dijadikan mata pelajaran dan diwajib untuk murid-murid. Berterusan dari sudut ahli pihak saya, pendidikan seks di sekolah amat penting kerana murid-murid akan terdedah kepada maklumat sedemikian tentang penyakit menular seksual dan kesan-kesan perubahan tubuh dan hormon mereka. Sekolah-sekolah dan kaki tangan yang terlibat mestilah berinisiatif agar mengedar maklumat yang tetap dan memastikan murid-murid menerima pendidikan yang tulen agar tidak dipengaruhi secara buruk dan boleh membezakan antara maklumat palsu dan benar. Bagaimanakah kami boleh memastikan murid-murid apabila terhadap kesan dan impak hubungan seksual yang akan dan boleh timbul, akan menyelesaikan isu-isu tersebut secara tabiat yang sihat dan betul? Jikalau murid-murid tidak memperolehi pendidikan hubungan seksual dan kesan buruknya yang boleh menimbul apabila diamalkan secara salah di sekolah, mereka akan bergantung pada penyelidikan internet, kawan, atau yang paling teruk, tidak ada panduan langsung. Dengan pengetahuan pendidikan seks, ia bukan sahaja memberi manfaat kepada kesejahteraan dan kesihatan murid-murid, tetapi ia juga boleh menepiskan faktor risiko dan penyebaran risiko tersebut itu. Murid-murid juga akan mengetahui tentang hak mereka dan akan mempunyai sikap bertanggungjawab dan nilai kematangan yang lebih besar. Akhir sekali, pendidikan seks di sekolah bukan sahaja memberi manfaat kepada murid-murid, tetapi kepada orang bersekitaran mereka juga, dengan mengedarkan maklumat yang benar dan mungkin menyelamatkan nyawa sendiri dan orang sekeliling. Dengan ini, saya dan ahli kumpulan kerajaan ingin mentegaskan sekali lagi kepentingan dan keperluan pendidikan seks di sekolah. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua yang hadir hari ini. Saya akan membentang bahawa haruskah pendidikan seks diajar pada tahap persekolahan. Merujuk kepada kajian, ia menunjukkan bahawa ibu bapa rasa sekolah bukan tempat yang terbaik untuk mengajar tentang ilmu mengenai seks dan mereka menganggap bahawa ia tidak sesuai juga. Pada pandangan saya, pendidikan seks tidak akan memberi impak yang tinggi dalam kalangan murid-murid zaman sekarang. Mereka kebanyakan tidak peduli akan kepentingan pendidikan seks dan punca-punca yang kemungkinan besar yang dihadapi oleh mereka. Selaku mereka ingin melakukan sesuatu, akan tetap melakukannya tanpa mempedulikan kesan yang akan datang kemudian. Di samping itu, melihat pada zaman teknologi sekarang, murid-murid sekolah terdedah kepada seks pada usia yang lebih awal sebelum ia dididik pada tahap persekolahan. Situasi ini memberi confidence kepada para murid bahawa mereka lebih sedar akan tentang seks berbanding dengan guru yang akan mengajar mereka. Kesimpulannya, pendidikan seks pada tahap sekolah tidak akan memanfaatkan murid-murid tetapi akan memberi ajaran sesat dan menolong untuk meningkatkan purata kehamilan remaja dan remaja hamil anak luar nikah. Oleh itu, orang tua adalah individu yang paling sesuai untuk mendidik anak-anak mereka sendiri terhadap pendidikan seks. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada hadirin sekalian. Tujuan perbahasan ini adalah untuk mengetahui sama ada pendidikan seks harus diajar dalam sekolah.
Saya mewakili pihak yang menyokong bahawa pendidikan seks harus diajar. Subjek ini wajar kerana remaja tidak menyedari akan keputusan mereka dan akibat daripada tindakan buruk mereka. Faktor utama mengapa pendidikan seks patut diajar ialah peningkatan kehamilan antara golongan remaja. Ia telah dilaporkan bahawa di Malaysia purata 18,000 remaja hamil setiap tahun. Rata-rata 1,500 anak perempuan mengandung setiap bulan atau 50 hari di seluruh negara. Remaja hamil adalah sangat muda untuk mempunyai beban bertanggungjawab untuk menjaga anak yang dikandung, membawa mereka keputusan untuk membuangkannya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata bahawa lebih daripada 1,000 bayi telah dibuang sejak 2010. Beliau juga berkata dari 2010 hingga Mei 2019 terdapat sejumlah 1,010 kes pembuangan bayi. Beliau menambahkan data seperti, saya mencadangkan bahawa berkaitan dengan jenayah seks adalah pada tahap yang tinggi dan merisaukan kepada bersalah dalam kebanyakan kes, iaitu anak-anak muda yang membangunkan mental adalah tidak lengkap dan mereka tidak mempunyai pandangan yang jelas mengenai hubungan antara kedua-dua jantina. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa ibu bapa memikir tidak penting untuk belajar tentang pendidikan seks pada usia muda. Terutamanya di Malaysia mempunyai golongan minoriti yang masih berfikiran tradisional dan mengatakan bahawa merupakan sebuah tabu untuk bercakap atau mengajar tentang kepentingan pendidikan. Lebih rasa bertanggungjawab. Oleh itu, generasi yang berpendidikan dan waras akan dilahir untuk membuat pilihan yang bijak. Kesimpulannya, dengan mengadakan subjek ini akan memberi pelajar persepsi yang sihat tentang diri mereka sendiri dan juga akan mengenai unsur badan-badan yang bertentangan jantina. Keputusannya akan menjadikan mereka dewasa yang matang pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Walaupun generasi muda Malaysia telah menjadi lebih moden dan kita tetap berkembang menjadi lebih moden setiap hari, tetapi adakah fikiran kita sesuai untuk melaksanakan pendidikan seks ini? Selamat sejahtera, nama saya ialah Cassandra Rock dan saya dari pihak pembangkang. Hadirin sekalian, kita rakyat Malaysia sangat dekat dengan budaya dan agama kita. Bukan semua keluarga di Malaysia bercakap tentang seks secara perkara yang ringan. Fikiran kita terhadap seks ini ialah sesuatu aktiviti yang hanya dilakukan selepas perkahwinan. Jadi daripada fikiran ini, pendidikan seks akan membawa kesan yang tidak baik kepada orang ramai. Kita tidak boleh jangka kesan-kesan sosial yang buruk walau bagaimanapun. Masyarakat kita tidak bersedia untuk perkara ini diajar secara bebas. Selain itu, dengan pendidikan seks ini, adakah kita yakin bahawa kadar pembuang bayi akan menurun? Kalau seks diajar di sekolah, remaja sekarang akan tahu cara-cara kontraseptif yang boleh dilakukan untuk mencegah kehamilan. Seks akan diambil secara perkara yang ringan. Jadi kalau ia berlaku, apa yang telah berlaku kepada budaya kita? Seterusnya, kebahayaan pengambil penyesuaian ini ialah sepatutnya mengadaikannya. Tetapi itu menjadi mereka terlalu bebas dan remaja-remaja bawah umur mungkin akan mengambil penyesuaian ini tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Dan ini sangat berbahaya. Kesimpulannya, saya tidak mengatakan bahawa dengan implementasi pendidikan seks ini di sekolah, remaja akan menjadi lebih maniak dengan seks. Tapi ia akan memburukkan nilai seks. Seterusnya, tidak lupa bagaimana masyarakat kita akan mengambilnya. Sekian, terima kasih. Di serata dunia, ramai masih tidak yakin dengan keperluan pendidikan seksual di sekolah. Pengetahuan guru-guru dan ibu bapa enggan memberi kerjasama kerana mempercayai pengajaran seksual akan menggalakkan hubungan seksual di kalangan golongan remaja. Selamat sejahtera, nama saya Gwen Gozanshin. Penyebaran maklumat dan ilmu yang tiada batasan akan membawa pada yang berbahaya. Golongan mudi yang memperolehi pengetahuan seksual yang selamat akan menggalakkan aktiviti seksual secara berleluasa. Penumpuan ke atas pekerja dan tanggungjawab individu
telah digantikan dengan aktiviti seksual. Ini mengakibatkan hubungan seksual sebelum berumah tangga berleluasa dan meningkat. Golongan masyarakat khasnya kaum India yang tidak menggalakkan hubungan seksual sebelum berkahwin akan terjejas. Di samping itu, langkah-langkah pencegahan kehamilan tidak semestinya 100% selamat. Pengajaran seksual di bangku sekolah tidak lagi memberi manfaat dan peningkatan penghamilan di kalangan remaja semakin meningkat. Penumpuan pengajaran seksual di sekolah haruslah ditumpukan terhadap langkah-langkah menjalinkan hubungan mesra di atas pasangan suami isteri selain dari pengajaran seksual. Contohnya pemupukan nilai cinta saling menyayangi, hormat menghormati dengan kepercayaan terhadap ahli-ahli anggota keluarga. Nilai kekeluargaan akan menjamin keharmonian dan kemesraan sekeluarga. Pendidikan seksual di sekolah kepada pelajar yang kurang matang juga menimbulkan kekeliruan dan sikap ingin tahu terhadap hubungan seksual. Ini mengakibatkan pembelajaran seksual melalui laman pornografi dan bahan bacaan. Seterusnya, mereka akan mencuba perbuatan seksual antara rakan sebaya. Hubungan seksual yang tidak terkawal akan memberi kesan buruk terhadap pelajar-pelajar. Sememangnya setiap insan mempunyai tahap kematangan yang berbeza. Masalah akan timbul di kalangan pelajar yang kurang matang dan bijak. Perbuatan seksual tanpa mengambil langkah-langkah pencegahan kehamilan akan membawa masalah rumit kepada keluarga dan masyarakat. Aktiviti seksual dengan pasangan berlainan akan dijangkiti penyakit khasnya AIDS dan penyakit berjangkit yang lain. AIDS bukan saja tidak dapat dirawati tetapi kandungan bayi yang belum dilahirkan juga dijangkiti penyakit tersebut. Segolongan besar masyarakat masih tidak menyetujui pengajaran seks di bangku sekolah. Pembelajaran seks tidak semestinya diperolehi di sekolah tetapi dengan nasihat serta berkawalan pihak ibu bapa terhadap hubungan seksual. Setiap ibu bapa harus memegang tanggungjawab untuk mendidik anak-anak mereka. Pencapaian umur dan kematangan pemikiran setiap anak-anak adalah penting untuk memberi pendidikan seksual. Secara kesimpulannya, melalui pembelajaran biologi dan sains di sekolah, pelajar-pelajar telah mengetahui fungsi organ seks berlainan jantina dan pengetahuan melalui persewayaan. Silabus pendidikan tidak memberi ilustrasi mendalam terhadap hubungan yang intim dan sebagainya. Dengan ulasan-ulasan di atas, pendidikan seksual tidak sesuai disalurkan melalui sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua penceramah. Kami telah mendengar hujah dari kedua-dua belah pasukan. Sebagai kesimpulan, saya amat bersetuju bahawa pendidikan seks harus diajar di sekolah kerana ia adalah untuk faedah dan masa depan generasi muda di Malaysia. Dengan melaksanakannya, pendidikan seks dapat mengurangkan kadar penyakit menular seksual, mengurangkan jumlah kehamilan remaja dan juga membawa lebih banyak kesedaran kepada generasi muda mengenai masalah yang mungkin berlaku. Kesimpulannya, pendidikan seks di sekolah akan menimbulkan banyak masalah kepada pelajar dan membuka fikiran mereka tentang kebaikan dan keburukan. Saya fikir bahawa sekolah-sekolah di Malaysia perlu mula melaksanakan pendidikan seks di dalam silabus mereka. Sekian, terima kasih.